Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang jenazah, ada satu peristiwa yang saya nak ceritakan, iaitu satu masa di bulan Ramadan. Satu masa di bulan Ramadan, saya dijemput menyampaikan tazkirah pada waktu zuhur. Tazkirah pada waktu zuhur, iaitu tazkirahnya selepas daripada menunaikan solat zuhur. Jadi waktu pejabat tu pukul 1 hingga pukul 2, 1 hingga 2 senggang tu, mungkin ingat lupa zuhur mungkin 1.10 lah kot, 1.10 gitulah. Jadi saya pun sampailah, sampai awal jugalah, dalam 5 minit sebelum zuhur tu. Tapi sampai tu Masya Allah lah, masjid tu agak ramai. Pada waktu zuhur ni agak ramai. Saya pun tak tahu sebab apa. Parking kereta apa semua parking belakang sikit. Bila masuk tu tengok ada satu jenazah depan. Tak apalah. Tanya-tanya akan disolatkan lepas daripada solat fardu zuhur. Aku nak tazkirah lepas sembahyang zuhur. Ada sembahyang jenazah. nak cerita Baik. Lepas tu azan zuhur, masuk sembahyang sunat qabliyah, kemudian sembahyang fardu zuhur. Lepas daripada sembahyang fardu zuhur tu, kita katalah dalam 1.30 tu, disolatkan pula solat jenazah. Lepas solat jenazah tu, patut tazkirah kan, tapi ada solat jenazah. Lepas solat jenazah tu, adalah masa lagi nak tazkirah. Pakat buka pula. Buka muka mayat tu nak pakat cium, pakat tengok lain. Kan, pakat buka apa-apa kan, datanglah anak beranak, cucu, kawan-kawan tengok. Saya pun tengok sekali lah. Habis apa semua ikat-ikat 1.55 kan, bawa lah mayat keluar. Bila mayat keluar, saya pun nak keluar lah. JK tanya, Ustaz, tazkirah Ustaz. 1.56, 1.57 orang nak masuk pejabat lah. Jadi saya pun kata tak payahlah kot, tak payah tazkirah dah. Pasal apa Ustaz? Pasal Nabi kata, Nabi SAW bersabda, wa kafa bil mauti wa'iza. Memadailah kematian itu sebagai tazkirah. Memadailah, wa kafa bil mauti wa'iza. Memadailah kematian itu sebagai tazkirah. Saya datang tak bagi tazkirah waktu zuhur, tapi dah mayat tu dah ada dah, kematian depan mata tuan-tuan duk tengok dah, jadi tazkirah cukup lah tu kan, tercapailah maksud. Jadi tak payah lagi kan. Kalau tidak, pam 2.5 pula pun nak habis kan. Orang tak ada, tinggal seorang dua orang je IJK. Jadi itu kematian itu sebagai wa'iz, sebagai penasihat, sebagai tazkirah kepada kita. Sebagai tazkirah kepada kehidupan kita, supaya kita ingat kematian. Apabila kita ingat kematian,
maka kita akan berjaga-jaga dalam kehidupan dunia. Kita tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan hisab kita pada hari akhirat nanti. Kita tak akan berani buat jahat kerana kita tahu apabila kita mati kita akan dihisab, dan kalau bersalah kita akan dihumban masuk ke dalam neraka. Ya, jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kita supaya ingat kepada kematian. Aksiru min dzikri hadzimil ladzati atau kama qala. Aksiru maknanya perbanyakkanlah daripada ingat perkara yang memutuskan nikmat kelazatan, iaitulah kematian. Rasulullah kata aksir, banyak ingat kepada kematian itu, ya. Yang muda pun kena ingat kepada kematian, yang tua pun kena ingat kepada kematian, yang sakit pun ingat kepada kematian, yang sehat pun ingat kepada kematian, ya. Itu panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum kita masuk sikit dalam masalah fiqhut ta'ayush ini, saya nak bawakan satu perbezaan pandangan. Kenapa berlaku perbezaan pandangan, ya, khususnya dalam perkara yang di dalam bulan Syawal ini, iaitulah tentang sunnah ataupun tidak sunnah kita berpuasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal. Bagaimana sedikit sebanyak perbezaan, ya, perbezaan kerana apa? Kerana perbezaan dari sudut dalil, ya, perbezaan dari sudut dalil. Satu pandangan ulama menyatakan bahawa disunatkan kepada kita untuk berpuasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal. Satu pandangan, ya. Satu pandangan menyatakan sunat untuk kita berpuasa. Kerana apa? Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Disebut jelas, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal. Faka'annahu samad dahra atau kama qala. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, summa kemudian atba'ahu sittan min Syawal, dia ikuti pula 6 hari, 6 hari puasa daripada bulan Syawal, ya. Itu kata puasa 6 tu, ya, puasa 6. Faka'annahu samad dahra, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi Ramadan berapa hari? 30. 29, 30 lebih kurang lah, 30. Tambah 6 hari, jadi 36. Jadi satu amalan dalam Islam sekurang-kurangnya digandakan menjadi 10.
Satu amalan baik dalam Islam sekurang-kurangnya digandakan menjadi 10. Jadi 36 darab 10 apa? 360. Setahun ada berapa hari? Lebih kurang lah kan? Lebih kurang lah. Maknanya kalau tahun Masih 365, kalau tahun Hijrah mungkin 355, 57 begitulah. Maknanya lebih kurang lah. Itu rahsia. Rahsia kenapa dikatakan puasanya seolah-olah puasa sepanjang tahun. 30 Ramadan, kalau 29 pun tak apalah, lebih kurang lah. Jadi hadis ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih menunjukkan bahawa sunat untuk kita berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Walau bagaimanapun ada pandangan ulama yang lain menyatakan tidak sunat untuk berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Ada juga pandangan. Ada juga. Sebab apa? Wallahu alam, seingat-ingat lupa saya ialah amalan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah, lebih kurang begitulah pandangan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Maknanya penduduk Madinah itu mereka tidak berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, kerana dalam mazhab Malik, amalu ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang mana? Bukan sekarang, yang awal tu, yang sahabat tabi'in tu. Jadi Imam Malik dia tengok para sahabat yang tua-tua tu, sebab Imam Malik pun dah lahir tahun 80 Hijrah dah kan. Jadi ada lagi sahabat, kemudian tabi'in yang awal-awal tu. Jadi tengok mereka ni tak puasa sangat 6 hari tu. Jadi hadis ada, tapi kenapa ramai-ramai ni tak pakat tak puasa? Jadi Imam Malik ni dia banding tengok, dia pilih yang ni. Pasal yang ni lebih ramai. Yang ni kalau kita tengok sanad tu mungkin seorang dua orang je. Jadi Imam Malik dia banding tengok, dia pilih yang ni. Pilih ni. Ulama lain tak, dia tak kira yang ni. Dia kira hadis. Dia kira hadis. Jadi kalau tengok yang ni sunat, kalau tengok yang ni tak sunat. Jadi kita nak tengok yang mana? Nak pilih yang mana? Seterah tak serah orang kita lah, ikut suka kita lah nak pilih yang mana pun. Pasal dia bukan satu perkara yang wajib. Dia bukan satu perkara yang wajib. Sama juga kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi masuk dalam masjid. Nabi masuk dalam masjid. Bukan Nabi. Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah semayang. Nabi sedang khutbah nak semayang Jumaat. Tiba-tiba masuk seorang lelaki. Masuk seorang lelaki, dia terus duduk. Bila lelaki ni duduk, Rasulullah yang sedang khutbah ni pun berbual dengan dia, bersembang, tanya dia dah semayang ke belum lagi sebelum duduk tadi tu. Jadi khutbah dia boleh sembang, masa khutbah tu boleh tanya seorang Kata seorang khatib tengok, terus dia duduk depan tu tanya, "Hai, tak semayang ke?" Kan? Ada semayang belakang tadi, baru masuk. Okey. Boleh masa khutbah tu, Cuma sekarang ni kita tak berani buat begitu dah. Pasal pakat baca teks belakang. Tengok belakang kan, sebiji kan. Kalau tak baca nanti ada orang report. Kan? Ada orang report kan, tak baca. Dia tinggal bahagian ni, tu dia dah hilang roh. Dia dah hilang semangat khutbah tu sebab kita terlalu kawal, terlalu kontrol, tidak bagi kebebasan kepada khatib untuk tolak sikit, tambah ke, kurang ke dan sebagainya, Jadi paksa baca tu. Sekarang ni dia kata boleh baca khutbah tak? Dia jemputan pun dia tak suruh khutbah, dia suruh baca khutbah aja. Baca khutbah, Sepatutnya jemputan berkhutbah.
Bukan jemputan baca khutbah. Kita tengoklah khutbah tu dah ada, kita ambil poin-poin sikit, lepas tu kita goreng lah, kona sana, kona sikit, tambah dan sebagainya kan. Contoh dia, ada khutbah yang saya tengok, saya dijemput berkhutbah, dia bagi hukum detail, satu detail hukum dia. Masa khutbah dia tak boleh bagi hukum detail, bukan orang nak faham pun kan, sebab kita baca je kan, kita baca sekali baca je orang tak faham sangat. Sebab benda ni nak faham ni kena ulang kan. Khutbah dibaca sekali tak sempat nak faham. Jadi bila saya tengok khutbah tu detail, saya pun tutup, bagi poin penting je lah. Poin penting dia apa dia? Detail, tengok khutbah ni. Kalau tak faham, kita buka khutbah balik. Saya tak bacalah detail satu-satu pendapat ulama ni. Sebab orang tak sempat nak hadam. Saya pun tak hadam lagi, tak faham lagi apa dia nak baca. Kan? Jadi kita ambil the whole idea tu, idea dia apa dia? Itu kita bagi sedikit panduan baik. Berkhutbah konsep dia. Dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat seorang sahabat masuk duduk, Rasulullah tanya dia, sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Baik. Rasulullah tanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, dah semayang ke belum? Dia kata belum. Dia masuk masjid terus duduk, dia tak semayang lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh lelaki ini bangun semayang dulu. Jadi ada hadis dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh seorang sahabat solat walaupun semasa khutbah. Masa khutbah Nabi suruh juga seorang sahabat ni bangun semayang. Jadinya berdasarkan hadis ni sebahagian ulama termasuk mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pegang kepada hadis ni. Bila masuk dalam masjid, imam sedang khutbah, kita solat juga, tapi ringkas-ringkas. Ringkas-ringkas, maknanya baca Fatihah je lah, surah tak baca lah. Sebab nak ringkaskan, kita nak ambil mendengar khutbah, menghayati khutbah, dan kita juga nak semayang menghormati masjid. Dia dua himpun tu. Kita tak perlulah baca panjang-panjang, baca surah Wadduha, Fatihah, lepas tu Wadduha kan. Apalagi baca Iqra kan, baca panjang kan. Lepas tu pula kadang-kadang tu imam tadi dia cari depan tu imam tu. Kan? Dia cari dah tu imam diri depan tu, pak, ya Allah. Susah kan. Kadang-kadang tazkirah Jumaat kita nak tazkirah, Assalamualaikum, pap dia berdiri depan ni. Allah, macam mana kita nak cakap? Kan, carilah sebelah sana sikit. Kan. Depan ni kosong ni, tengok kosong terus datang ni. Kita dah mula dah. Kan? Itu tidak meraih kan. Bila tak betul, kita terpaksa lari belah dulu. kita tak boleh nak depan dia. Sebab tak boleh lah depan orang semayang kan. Dia kena ada sutroh dan sebagainya. Sutroh ada pendinding sikit. Baik. Jadi hadis maknanya semayang juga. Jadi kita datang semayang lah. Itu amalan kita. Wajib ke? Tak wajib. Sunat. Sunat. Kalau kita ada tempat, kita semayang lah. Biasa lambat tu tak ada tempat dah. Tetapi Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia kata tak. Kalau datang imam sedang khutbah Jumaat, duduk. Kalau datang imam sedang khutbah Jumaat, duduk. Sebab apa? Amalan penduduk Madinah juga.
Sahabat Nabi yang masih ada, tabi'in, mereka datang, khatib sedang khutbah, mereka duduk. Itu yang disaksikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Malik tak pegang pada hadis, tak, dia pegang. Tapi dia tengok hadis ni ada seorang, dua, tiga orang je, yang ni ramai, berpuluh-puluh orang sahabat. Jadi takkanlah sahabat-sahabat Nabi ni tak tahu hadis ni. Itu dia muskil. Takkanlah sahabat Nabi yang ramai-ramai, sebab peristiwa ni dalam masjid, takkan mereka tak tahu. Itu Imam Malik dia timbang tengok. Imam Syafi'i tak, kita pegang hadis. Pak Rasulullah suruh pegang hadis, alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku. Ya, itu maknanya usul, ya, usul fiqh yang berbeza, cara pendalilan yang berbeza, yang berbeza. Yang pegang hadis betul, yang pegang amalan penuh betul juga, sebab amalan ni sahabat mereka ambil daripada Nabi juga. Takkan sahabat pandai-pandai nak buat kan, mesti ambil daripada Nabi. Jadi cara pendalilan yang sedikit berbeza membawa kepada hukum yang berbeza. Jadi kalau kita datang khutbah Jumaat, datang ada ruang, kita bolehlah ambil ni, semayang dulu sunat ringkas-ringkas. Kalau kita datang tak ada tempat, kita boleh ambil pandangan ni, ya. Imam Malik tak payahlah, kita nak semayang tu tolak orang, kita maaf semayang sunat sikit, tolak orang. Kita dah kacau orang, lepas tu kita sembang pula semayang sunat, kan tak boleh cakap kan, tak boleh cakap kan. Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati ansit faqat. Kalau kamu kata diam, imam sedang khutbah, diam, tolong diam, itu pun kita dah kira lara dah. Kita suruh diam, nak suruh dia dengar khutbah, kita kira lara. Sekarang kita tak suruh diam, kita buka sikit, saya nak semayang sunat sikit. Lara tak? Sia-sia tak? Lagi sia-sia. Jadi kalau ada ruang kita semayang, kalau tak ada ruang kita boleh ambil pandangan ni, pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau tak puas hati juga, ada satu lagi kaedah, ya, ada satu lagi kaedah, satu lagi pandangan, iaitu kalau kita confuse yang ni kah, datang imam khutbah nak pakai yang ni kah, yang pakai ni kah, ada satu lagi kaedah. Kaedah dia ialah datang awal, sebelum khutbah mula datang awal. Maknanya kita tak ada konflik, nak pakai yang ni kah, nak pakai yang ni kah. Makna zuhur 1.10, pukul 1 kita sampai dah, 12.45 kita sampai dah. Jadi semayang cepatlah. Itu semayang tak hidup apa. Kalau kita zuhur 1.10 datang 1.20, 1.25, kita confuse nak ambil yang ni kah, nak ambil yang ni kah. Jadi cara penyelesaiannya ialah datang awal, ya. Cuma itulah maknanya perbezaan pandangan itu, ya, perbezaan pandangan itu. Jadi sekarang ni nak puasa ke tak mau puasa? Ada setengah orang, ini masalah sikap. Masalah sikap yang kita kata puasa 6 hari ni, satu sikap dia pandang ringan. Satu sikap dia pandang ringan kepada puasa sunat, ya, dia pandang ringan kepada amalan-amalan sunat, ya. Ajak kawan makan tengah hari, kawan kata hari ni puasa, minta maaf, ayalah kan, ayalah puasa, kan. Jadi seolah-olah, ya, seolah-olah memandang ringan. Tak puasa tak apa, tak ada masalah. Tapi bila pandang ringan tu, pandang remeh, pandang lekeh kepada amalan baik, yang tu sikap yang tak elok. Kenapa saya kata tak elok? Kerana Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ini hadis Nabi
Nabi bagi panduan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang lekeh. Tahqiranna tu pandang lekeh. Jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh, jangan pandang ringan sedikit pun kepada perkara baik. Jangan pandang sikit pun pada perkara baik. Jadi puasa 6 tu baik ke tak baik? Baik. Jadi kalau kawan kita nak puasa, alhamdulillah. Ya, pasangan, isteri nak puasa, kan? Suami kata, yalah hari ni banyak open house ni, makan sana makan saya. Tak apa, isteri nak puasa, puasalah, kan? Suami nak puasa, isteri tak puasa, tak apa, tak ada masalah, kan? Dan jangan pandang lekeh. Itu jadi bila sikap kita elok, sikap pandang lekeh tu. Tak puasa tak apa. Bila pandang lekeh tu dia ada masalah sikit. Tapi satu lagi juga, ada orang dia pandang berat. Dia berat sangat puasa 6 ni. Seolah-olah kalau tak puasa 6 ni jadi macam satu dosa. Ya. Seolah-olah dosa pula kalau tak puasa 6. Itu berat sangat. Ya. Jadi ada dua sikap. Satu ringan, pandang remeh, satu lagi berat. Tuan-tuan, kita kena puasa 6 hari. Kalau kita tak puasa, kita rugi besar, tak boleh masuk syurga. Kan? Jadi jemaah insya-Allah kena puasa 6 ni, kan? Kalau tak puasa tak boleh masuk syurga, kan? Amalan kita dah lah sikit, kan? Puasa Ramadan tu pun tak tahu sah ke tak sah, Allah Taala terima ke tak terima, kan? Jadi tekan sangat puasa puasa 6 tu. Jadi kadang-kadang ada dia ambil berat sangat. Jadi berat sangat pun tak boleh ke? Dia kena tengah-tengah. Tidak pandang remeh, tidak pandang berat. Kesederhanaan itu adalah jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu tahun tu 15 Syawal ke atas dah. Saya tak mula lagi puasa 6. Tak mula lagi. Adalah satu open house lah kita kata, siapa tu open house tu, kan? Datanglah satu orang, dua orang. Datang dua orang ni, dua-dua ni tak mau makan. Kita duk makan. 15 Syawal ke atas. Saya duk makan. Saya tanya lah, pasal apa tak makan? Datang open house tapi tak makan. Puasa Ustaz. Puasa. Puasa. Berapa hari dah? Baru 3 hari Ustaz. Kan, 3 hari. Ini hari keempat ni nak habis kat ni. Kan. Lepas tu ada orang yang kata, Allah buka lah, kata ada banyak hari yang gini. Ni baru 15 Syawal. Ni ada banyak lagi 15 hari ni. Ada. Kalau buka tu payah dah nak puasa ni. Kalau buka dia nak mula balik tu payah dah, kan? Saya tak berani kata apa dia. Aku tak mula lagi. Kan? Dia dah 3 hari dah, hari keempat. Kalau tengok Ustaz berapa hari dah? Oh, nak jawab macam mana ni Ustaz? Kan? Nak saya dah habis dah. Nipu pula kan? Kata saya tak mula lagi. Malulah pula. Dia dah mula 3 hari dah. Aku tak mula lagi. Kata saya dah habis dah. Tipu pula. Jadi kalau dah kata dah habis puasa, masuk dalam bab nipu. Kalau tak mula, kata tak mula lagi, malu. Apa ni Ustaz tak mula lagi 15 Syawal ni? Jadi kita tak berani nak kata apa dia. jangan bagi tanya, kita kena soalan lain lah. Cari isu lain dan sebagainya. Tak apalah, tak apa. Tak ada masalah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peluang besar 6 hari itu daripada bulan Syawal. Ya, sampai 29 Syawal sampai 30 Syawal, ya. Jadi ini kesederhanaan yang perlu kita tengok dalam agama kita, tidak meringan-ringankan, tidak juga memberat-beratkan, ya, tidak meringan-ringankan, tidak memberatkan. Siapa yang nak puasa silakan, ya. Sehingga dalam Quran pun, dalam beriman pun, faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Sampai tahap tu sekali Allah Ta'ala bagi peluang, siapa-siapa yang nak beriman silakan, nak beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa-siapa yang nak jadi kafir silakan. Sampai tahap macam tu sekali. Sebab tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dalam agama. Siapa nak beriman silakan, siapa tak mau beriman silakan. Ya, Allah Ta'ala akan azab lah nanti, kan? Dalam semayang sunat, ya, semayang sunat sebelum maghrib, semayang sunat sebelum maghrib 2 rakaat kan, 2 rakaat. Ujung tu Nabi kata liman sya, bagi sesiapa yang nak semayang, bagi siapa nak semayang silakan. Siapa tak mau tak ada masalah. Ya, Nabi bagi peluang sebab perkara sunat, ya. Jadi adakah kita tak boleh masuk syurga kalau tak puasa sunat? Ada hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi, dia tanya, mata sa'ah, bilakah tarikh kiamat, bilakah tarikh kiamat? Maka Rasulullah SAW jawab balik, ma a'dattalaha, apakah yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Jadi Rasulullah tanya soalan yang lebih benar, lebih betul. Ya, sahabat tu tanya soalan yang tak berapa tepat, sebab dia tanya bilakah kiamat. Soalan yang perlu ditanya, apakah persediaan kita menghadapi kiamat, bukan tanya bilakah kiamat. Ya, tak kira lah kiamat tu kiamat besar ke, kiamat kecil ke, mati ke, doesn't matter. Yang perlu kita tanya, apakah persediaan aku menghadapi kiamat, menghadapi mati itu. Tu Rasulullah tanya, ma'a'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kata sahabat ni, ma'a'adattulaha min kathiri sawmin wala salatin wala sadaqah. Saya tidak siapkan untuk menghadapi kiamat daripada banyak solat, daripada banyak puasa, daripada banyak sedekah. Solat tak banyak, puasa tak banyak, zakat, sedekah tak banyak. Apa maksudnya? Wallahu alam. Ada ulama mentafsirkan, maksud sahabat ni kata dia tak banyak solat, iaitu dia hanya solat fardu tetapi tidak solat sunat. Solat fardu tapi tak solat sunat. Apa maksud sahabat ni tak banyak puasa? Wallahu alam. Ada ulama tafsirkan sahabat ni hanya puasa fardu tapi tak puasa sunat. Puasa fardu tak puasa sunat. So isu kita ni tak puasa sunat. Ya. Kadang sahabat ni tak banyak sedekah. Apa maksudnya? Wallahu alam. Ada ulama tafsirkan sahabat ni tak bersedekah kerana sahabat ni miskin. Ya, jadi kalau ambil tafsiran ni, sahabat ni hanya solat fardu, tidak solat sunat. Sahabat ni hanya puasa fardu, tak puasa sunat. Sahabat ni tak sedekah kerana dia miskin. Tapi dia kata, walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi saya cintakan Allah, saya cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi modal sahabat ni untuk menghadapi mati, menghadapi kiamat, tak banyak ibadat dia, sunat tak ada, hanya fardu, tapi modal besar dia ialah kasih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat ni dan juga untuk kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta almar'u ma'aman ahabba. Kamu sahabat ni lah, kamu bersama dengan orang yang kamu kasih. Di akhirat nanti kamu kasih kepada Rasulullah, dia akan masuk syurga bersama dengan Rasulullah. Adakah untuk sahabat ni seorang? Dalam riwayat lain kata almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dia kasihi. Jadi kalau kasih kepada Rasulullah, maka akan turut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tu memberi harapan kepada kita, walaupun kita tak puasa sunat, walaupun tak semayang sunat, tapi yang kita buat fardu tu pasal apa? Pasal
perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku sayang kepada Allah dan Rasul, itu pun dah okey dah tu. Dah okey dah. Ya, lagi okey kalau tambah sunat lah, lagi okey. Kalau tak buat sunat pun lulus dah. Maknanya 50%, 60% lulus dah tu, cukup dah tu. Markah lulus dah tu Kalau tambah sunat tu boleh dapat A. Kalau tak tambah sunat tak apa, dapat B pun tak apa dah. Yang penting lulus je. Boleh masuk syurga ya. Itu maknanya saya cuba imbangkan di antara dua pandangan yang meringan-ringankan dan pandangan yang memberat-beratkan. Bila berat tu dia tak apa seronok lah, kan? Bila ringan pun tak apa seronok juga. Nak puasa silakan, tak mau puasa silakan. Hari ni nak puasa, tak usah lah kot, hari ni ada jamuan banyak kan, di KL ada jamuan open house kan, tak payah puasa. Hari Senin tak ada kot, puasa lah hari Senin. Kita imbangkan di antara dua perkara tu. Jadi itulah yang saya boleh sebutkan pada pagi ini. Moga-moga ada sedikit manfaat. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.